Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala, sehinggalah perkataan beliau muka surat 23, ketahuilah bahawa ketahuilah bahawa hukum bagi perempuan yang membantah itu sebahagian daripada dosa besar. Seorang isteri melawan suami bukan sekadar dia melawan suami saja, bahkan dia melawan Allah yang Allah itu suruh dia taat kepada suami. Maka dosa dengan suami bukan dosa dengan suami semata-mata, bahkan dosa dengan Allah Ta'ala. Maka perintah inilah yang paling susah dan paling payah bagi perempuan nak tunaikan. Kerana apa? Kerana pahala, kedudukan sangat besar bagi perempuan-perempuan yang mentaati suami. Katanya Nabi, siapa dia yang taat kepada suami dia? Dalam satu hadis, seorang sahabat perempuan mari temu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, hamba nak tanya sikit boleh ke tak? Nak tanya pun capung nak kritik pun ada. Rasulullah kata, nak tanya gapo wahai perempuan? Orang jatuh ramai-ramai mari seorang perempuan daripada golongan Ansar. Ansar ni orang Madinah. Maka Rasulullah sebelum daripada Rasulullah jawab, Rasulullah puji perempuan-perempuan Ansar kerana rajin ngaji. Orang Mekah dulu masa duduk kampung sendiri jenis tak nanya lah mana, muka orang kampung sendiri nak tanya gapo alim dengung muka itu. Kau duk menanya soalan ni jari orang kampung ana apa jari nanya soalan. Biasa orang luar tak tahu wali ilih jatuh. Maka tradisi orang Mekah ni tak nanya lah mana dengan Nabi. Dia senyap kali. Maka Nabi puji perempuan Ansar. Nabi kata, sebaik-baik perempuan adalah perempuan Ansar. Malu dia tidak menghalang dia daripada belajar agama, daripada bertanya. Perempuan itu tanya kepada dia kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, hamba bosan duduk dalam rumah. Ibadat hamba dalam rumah, dalam tak boleh tobik rumah. Orang lelaki boleh semaya jemaah, boleh pergi jihad, boleh goni, boleh begitu. Pahala besar-besar saja ke dia. Tak boleh kau kami nak join juga pergi jihad, aktiviti luar, kau nak buat ibadat di luar rumah. Boleh kau tak ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, wahai perempuan, beritahulah kamu kepada perempuan yang di belakang daripada kamu orang ramai-ramai tu, kerana perempuan ni wakil daripada hak tino. Kalau kita ketua muslimat lah, mari wakil tu dengan Rasulullah. Maka Rasulullah kata, beritahu kepada perempuan di belakang kamu, sesungguhnya musmaya fardu. Ya semaya fardu saja. Puasa fardu. Benda sunat tak ada nak buat. Semaya fardu,
Puasa fardu saja. Patuh mutaat kepada suami kamu. 3 benda yang kamu buat. Semaya fardu, puasa fardu, taat kepada suami, maka mu boleh masuk syurga. Hok mana mu nak pilih? Hok atas, hok kanan, hok kiri, masuk hok mana saja. Tapi hok ni lah setan duk cocoh isteri-isteri kita, perempuan-perempuan kita supaya keluar daripada rumah buat ibadat di luar rumah. Sedangkan Nabi kata ibadat paling afdal bagi perempuan di dalam rumah. Kerana kalau dia buat aktiviti gapo dia di luar rumah banyak fitnah daripada hak molek. Pergaulan dia kalau dia itu jadi masalah, maka Nabi tunjuk tepat paling sesuai, paling molek bagi perempuan adalah di dalam rumah. Kerana kita buat ibadat, jangan lagu tu jadi jumuklah kita duduk dalam rumah. Patut orang Tino ni kena keluar. Aktif dengan persatuan kau apa dia. Jadi dia lebih prihatin mengenai perempuan berbanding dengan Nabi. Nabi tahu dah orang Tino kalau tobek luar sudah selalu masuk Allah selalu. Orang jatuh tak apa dia boleh kawal lagi. Aurat dia pun tak ada masalah lah mana. Tetapi perempuan ni jadi kau masalah. Tak usah duk mikir lebih daripada Nabi lah. Nabi tunjuk dah tepat ibadat kita, syurga neraka kita adalah di dalam rumah suami kita. Lagi dimurkai Allah Ta'ala yang menjadi sebab bagi dimasukkan ke dalam neraka. Perempuan yang suka melawan suami, maka balasan dia dimurkai Allah dan dimasukkan dalam neraka. Neraka ni merupakan tanda Rasulullah Ta'ala marah kepada seseorang, maka Allah Ta'ala ciptakan satu lubang yang dibuat daripada api gapo tu, tanda Tuhan nak marah. Tanda Tuhan suka kepada seseorang, Tuhan buat satu taman yang sangat indah dipanggil syurga. Maka kita sebenarnya apabila masuk dalam syurga, kita masuk dalam keredaan Tuhan, masuk dalam suka Tuhan. Tu sebenarnya. Kita masuk dalam neraka sebenarnya, masuk dalam murka Tuhan sebenarnya. Baru mu tahu murka aku setahu mana. Kalau aku jelma ke murka aku, maka jadi api lagu ni katanya. Dan bantahan yang lebih teruk. Ni. Malam ni parut orang Tino kena ni. Tak apalah. Sebab apa? Sebab nak belajar. Sebab kita nak baiki diri. Sekalipun malam ni kena parut ni, ayat lepas ni parut ni kena kepada orang Tino ni. Tetapi belajar dengan hati yang ikhlas. Belajar dengan hati yang terbuka. Bukan nak belajar kitab, nak lawan kitab, nak lawan alim ulama. Rasa tak puas hati, muncung mulut selalu. Jadi malam ni kena parut orang Tino ni. Kalau betul dia nak belajar ikhlas, dia nak merubah diri dia, nak bersama Sayyidina Fatimah, nak bersama Rasulullah dalam syurga, dia kena terima. Sekalipun rasa perik di dalam hati tapi kena terima. Ni enggak kena ayat ni lepas ni parok kena orang Tino ni. Nengok dia kata. Parok Syekh Nawawi Banten ni. Syekh Nawawi Banten ni antara ulama Jawi kita, sebelah tanah Melayu kita, Jawa ni, dia sebelah Banten, orang Banten. Orang Banten dia. Antara orang Melayu yang boleh mengarang kita Arab sama dengan kita Arab. Uslub gaya bahasa dia serupa dengan bahasa Arab. Ni terjemahan daripada kitab dia Uqudul Lujin ni, kitab Arab yang dikarang oleh Syekh Nawawi Banten. Dia meninggal di Mekah. Kubur dia orang gali masih molek-molek lah. Dia meninggal 10 tahun dah. Dan bantahan yang lebih teruk katanya Syekh Nawawi Banten. Dan terlebih jahat ialah apabila suaminya memperisteri ke perempuan yang lain. Nikah lain sudah lalu. Mari selalu hatu dewa sayak labuh, hatu raksasa moto Maharaja Wanu dia mari selalu. Masa duk nikah seorang tak ada. Apabila nikah saja dua, jahatlah tok laki dia. Masa nikah pertama, tok laki dia semaya. Poso, juruh, saya ke dia gini. Tok laki dia nikah kedua, habis jahat. Jahat tiba-tiba. Suami awak buku awak, tak buku pun. Suami awak tak menafkah, juga. Suami awak saya kepada awak, saya juga.
Apa tiba-tiba jadi jahatnya kata Tok Kodi? Yang nikah dua. Nikah dua jahat selalu. Allah kalau berpandangan lagu tu perempuan semata-mata orang nikah dua tu jahat, maka kalau Rasulullah wujud pada zaman sekarang, lelaki yang dia paling nak marah Rasulullah. Rasulullah nikah berapa? Seorang. Dia kata dak, Rasulullah hamba tak letek, Rasulullah mesti niat bagus. Pas tok lelaki mu tak ada kau niat bagus, hajarlah dia supaya dia niat nikah kedua ini nikah yang bagus. Niat supaya Rasulullah, niat suruh dakwah. Nah. Dia kata tok lelaki hamba tahu tak boleh harap juga. Nah, kata nak nikah dengan muallah. Muallah pilih muallah Cina ya. Muallah Ibai, Dayak, asli India tak saya ambil. Muallah Cina yang nak ambil. Celika juga kata ni. Masalah juga. Jadi antara sebab bantahan yang tidak wajar bagi seorang perempuan menyatakan jahat apabila suami berkahwin dua. Semata-mata berkahwin dua. Dia pukul awak dak, dia torture awak. Dia brainwash watak awak, dia tekan mental awak. Dak. Tapi dia nikah dua. Kurang dak nafkah dia? Dak. Dia sayang awak. Dak, saya tu tak sayang. Dia sayang anak awak. Ya abai dak, tak abai pun. Tapi dia nikah dua. Jahat dia Tok Kodi. Nak kata lagu mana? Itu lagu ni. Maka kalulah menikah dua tu jahat, berarti Islam mengajar buat jahat kepada perempuan. Kerana dalam Islam suruh nikah 2, 3, 4. Jangan jadi seperti orang kafir. Orang kafir gawe tak apa. Awak nak gawe dengan siapa-siapa dia, jangan nikah ya. Ada perempuan-perempuan siapa perikat lagu tu. Nak kawal suami dia, kerana dia nampak suami dia mata dia, okey awak gawe tak apa, tidur dengan perempuan lain, tapi jangan nikah dengan dia. Siapa perikat lagu tu? Pas tidak kau jadi gila tahap tu. Ni cara hidup orang kafir. Orang kafir dia tak boleh terima nikah dua. Nah, dia nikah seorang sahaja. Agama Islam dia tahu fitrah lelaki ini supaya kereta. Jarang kata kereta ni tayar sebutih kecuali kereta tolok. Nampak? Maka kalau kereta standard dia kena tayar 4 butir. Cabut sebutih erik body dah. Cabut sebutih. Kalau alik belakang erik body lagu ni. Kalau kat depan behar pasir berok. Nah, kalau tak cukup 4 butir. Maka maksud manusia ini Nabi Allah lebih tahu. Maka pak steady. Dia akan tenang hidup ngapak lagu tu nah. Apa gila dah kau itu. Tenang nampak macam pak ni. Maka orang nak ambil sunnah nikah pak ni bukan calai-calai orang. Tak semua orang boleh buat sunnah yang sangat berat ini. Kalau orang jenis tu tubuh tak tahan, hati tak tahan, tak seni nikah pak lah. Dia nak nikah pak ni dia kena tahan, kena supah kat orang. Kena malu depan orang. Tidur balasah, tidur stesen minyak. Nah, pakai sardin depan rumah orang, pakai baju rakyat sebelah, tak apa. Tapi kalau tak tahan, kita akan jadi jahat. Ada orang dia tidak mampu lagi, bukan kata tak disyariatkan nikah dua, tapi dia tidak mampu, maka dia nak buat juga sunnah tu, dia jadi jahat. Suami dia, isteri dia duduk marah semacam. Nyak tapa bini dia sebab nak nikah dua. Dulu tak tapa, apa awak tapa? Awak kecil dia, awak supuh anak-anak apa? Kerana nak nikah dua. Orang ni tak kuat lagi ni. Tak boleh nikah dua lagu ni. Hati dia tak kuat lagi. Kalau suami isteri dia marah, dia jawab semula, marah semula. Orang ni tak kuat. Nabi nikah ramai, isteri dia marah, kepada dia pun dia tak marah. Satu kisah Sayyidina Aisyah. Rasulullah duduk makan di rumah Sayyidina Aisyah. Nah, makan. Tiba-tiba ada ketuk pintu rumah Sayyidina Aisyah. Ketuk pintu maka biasa Sayyidina Aisyah pun buka pintu. Tiba-tiba buka pintu ada seorang perempuan bawa bekas makanan dalam. Sayyidina Aisyah kata, mari mana ni makanan ni? Dia kata, mari daripada rumah sebelah. Maknanya isteri Rasulullah lain mari hantar makanan kepada Rasulullah ketika Rasulullah duduk rumah Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah pun pergi ambil pinggan tu. Dia rembah depan Rasulullah. Rasulullah pada masa tu dengan sahabat-sahabat dia, ni ambil rembah. Pecah. Rasulullah duduk depan sahabat dia. Lagu mana peristiwa ni kalau berlaku depan kita? Tidakkah kita bangun caca? Bahasa teno ni kowe hajar. Malu aku. Saya aku tak erti aku tu guru besar aku yang lain. Aku Nabi aku tak erti kau. Kita tu bertindak lagu tu sebab hati kita kecil. Tak pandai nak menampung pak
Kontainer. Kalau bol parking sepi, tak boleh masuk pak kontainer ni. Kontainer Power Ranger pula boleh tukar jadi robot pula. Oh, payah. Maka apabila lagu tu Rasulullah lagu mana? Tengok. Nabi kata, "Gharat ummukum." Ibumu cemburu dah tu. Ya kok sayang-sayang dia. Sayang-sayang dia senyap tu. Sahabat-sahabat sodar Sayyidina Aisyah nyawak perangai pula depan Rasulullah. Tengok Rasulullah ajar orang nak nikah ramah. Hak ni guna puasa gitu. Guna mengaku jawab mulut aku ni. Tak boleh lah payah mah Allah. Nabi tak pernah cecek dengan isteri-isteri dia lagu tu. Kerana perasaan perempuan ni tak sama dengan perasaan seorang lelaki. Tak sama perasaan seorang perempuan dengan perasaan seorang lelaki. Wih banyak. Situ. Tak apa dia dengar tu. Jadi apabila lagu tu maka Rasulullah kata gharat ummukum. Tengok ibumu cemburu dah. Rasulullah buat mana? Rasulullah ambil bekas sapu. Makannya tu bazir dah lah kena pasir. Maka Rasulullah tanya Aisyah, ada pinggir ke dak rumah kita ni? Aisyah kata ada. Cuba mari pinggir sepi. Maka Rasulullah pun ambil pinggir tu pergi kepada khodam ni. Ambillah pinggir ni, minta maaf dah pecah saat ni. Makannya tu tak ada rezeki lah, tak boleh makan. Ada Rasulullah tak apa. Ada Rasulullah malu dia. Ada Rasulullah kau cipit tu bob sebutir Aisyah. Ada buat kerja lagu tu. Maka kita nak nikah dua buat lagu tu ke tak? Kalau buat lagu tu jangan nikah dua. Tak layak untuk kita. Sekalipun syariat mensyariatkan berkahwin ramah, tetapi kalau buat lagu tu nyanyi. Hati kita terlalu sempit untuk menyampung pak kontainer disebut dia. Jadi lagu tu. Kerana perasaan ada berat lagi seorang lelaki suka bergurau. Betul nak nikah dua. Bahasa saing-saing pula bahasa jenis tolu, jenis cabar pula. Dia bahasa jenis naik syekh rabbana makan pun, orang makan nasi makan pun. Makan pun basikal, makan pun kereta. Orang pun sikit tunjuk depan hotel. Awak tak dengar kata saya nikah dua. Sedap. Gurau nikah dua. Cucura bini kita kecek lagu tu depan kita. Seminggu tak boleh tidur. Bini kita kata, awak saya cari lelaki lain. Lagu mana perasaan kita? Kena faham perasaan orang. Rasulullah tak pernah gurau kata nak nikah baru Tak. Sekalipun isteri dia adalah kerenah-kerenah isteri dia. Tetapi semua tu ahli syurga belaka. Kerana apa? Kerana tabiat perempuan itu. Tak boleh nak sama dengan lelaki. Maka dia diuzurkan dengan perasaan dia. Dia tunjuk perasaan dia. Nak duduk dengan Rasulullah. Tapi isteri-isteri Rasulullah tak pernah cemburu kerana harta. Tak pernah kita dengar isteri Rasulullah deki kerana beri harta ke emas ke, hamba nak gelemah, tak ada. Kita isteri kita. Hak ni nak topak dakak. Hak ni nak daun ketung, hak ni nak gapo dia, macam-macam nak gelar jamela ni. Seloklah kitanya deki harta. Tapi isteri Rasulullah tak pernah. Cuma deki nak duduk lebih dengan Rasulullah. Siapa dia tak duduk lebih dengan Rasulullah? Popok dia tu ahli syurga belaka. Tetapi suasana dalam rumah tangga lagu tu zaman Rasulullah. Bukan kata straight semacam. Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali nyobalah kadang-kadangnya ada. Maka tidak dipanggil tak berjaya seseorang kalau nikah ramah balah. Standard tu. Berjaya dah. Bukan kata nikah ramah tenang belaka sampai mati. Boleh pegang tangan ni sebelah kanan sebelah kiri baru berjaya. Tak. Kalau tidak pernikahan Rasulullah tak berjaya. Kerana ada isteri Rasulullah, ada buat perangai Hafsah, ada macam-macam cerita. Berarti kahwinan Rasulullah tak percaya? Tak. Rasulullah paling berjaya sekali keluarga dia. Tapi apa kita nak kata melampau sangat nak minta dengan Tuhan siapa nak pergi tangan sebelah kanan sebelah kiri. Sebelum pergi kaki kanan sebelah kaki kiri sini. Ambil tu hukum nyelo. Gapo dia pak isteri nak suruh pergi tangan belakang. Pelik sungguh kata. Baru berjaya saya. Tak. Sahabat-sahabat pun berkahwin. Ada keadaan berkahwin ni tak serupa. Bukan kata tenang. Maka kalau nikah ramah penipala standard KL. Tak ada masalah. Berjaya dah awak nikah. Berjaya dah beres dah lah. Tu perempuan. Jangan sakit hati dia. Ni jaga sakit hati dia. Koya anak nikah. Orang jatuh bahasa bodoh pula. Tak mengaji nyopung di sain. Walau lak cabar bini dia. Saya nak nikah dua. Tengok saya berani kecek depan bini saya.
Bini dia duduk tengah makan nasi depan orang ramai. Nak jawab, sayang abang aku kata. Bahasa jatuh ni bodoh tak ada gora lagu ni. Kalau mana orang perasaan, orang main perasaan kita lagu mana? Tu lelaki yang bodoh. Tak layak berkahwin kalau orang lagu ni. Nah. Orang yang layak berkahwin, tengok Rasulullah lagu mana. Tak pernah main perasaan. Pakai nikahnya gitu. Katanya Sayyidina Aisyah kadang-kadang klik, nikah dah Rasulullah. Balik-balik nikah dah, buat klik isteri baru. Rasulullah tak pernah gurau. Hok biasa lepas ambil seorang pula. Rasulullah nikah 11 orang. 9 orang. Kita nah, kalau jenis himai tak kuat cukup seorang lah. Ramai ahli-ahli sufi, ulama-ulama salah dulu berkahwin seorang kerana apa? Kerana dia takut menyakiti hati orang. Dia bimbang, biarlah nafsu dia, keinginan dia sekalipun halal nak benda tu, tetapi jaga. Ulama-ulama salah berkahwin ramai kerana takut menyakiti hati orang. Ini nikah seorang. Nah, dia kata kalau nikah dua takut pecah hati orang. Sudah saya jadi rasa tak. Nah. Tu pendapat dia lah, bukan kata sunat kau gapo. Antara ulama-ulama salah ramai yang berkahwin seorang, alasan dia kerana takut menyakiti hati orang. Tu atas diri kita lah. Nah. Kita fardu ain malah ngaji hok fardu. Nak buat hok benda sunat. Menipu kohong nak ikut Nabi Muhammad. Kalau nak ikut Nabi Muhammad mari ngaji fardu ain, mari ngaji betul sembahyang, mari betul akidah. Tiba-tiba sunat lagu ni demo nak buat, benda belum tentu alik ilih alik jatuh lagi. Sembahyang biar betul dulu. Nah. Dan bantahan yang lebih teruk. Ni berat ni katanya. Dan terlebih jahat ialah apabila suaminya memperistirikan perempuan yang lain. Maka yang demikian merupakan dosa yang amat keras dan bala yang amat keras. Maka betapa tidak sedemikian sesungguhnya marahnya itu seolah-olah memarahi apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala pada hukum yang telah disunatkan oleh Nabi SAW. Kita, nah, kalau tidak suka pun untuk lelaki kita berkahwin ramai, tetapi kita kena reda, ada hukum. Ada syariat mengajar seorang isteri, suami boleh berkahwin ramai. Nah, sekalipun hati kita tak reda, tak apa, tak dosa. Dalil dia, isteri-isteri Rasulullah pun tak boleh nak terima. Nah, kadang-kadang, tetapi tidak jadi dosa. Kerana tabiat perempuan perasaan dia. Tetapi dia terima hukum. Hukum kata halal berkahwin ramai, dia tak kata apa dia. Bagi hukum syarak. Mana nak boleh lawan jadi kafir. Orang law ni lawan hukum tu. Dahlah dia tak reda dah, nyo lawan pula hukum. Orang panggil poligami, nyo bahas monogami. Nah, adalah siapa dia hamba pun tak tahu ada ya. Kempen monogami, seorang suami, seorang isteri saja. Nah. Ya, poligami, seorang isteri, seorang suami, 4 orang isteri. Kok dalam syariat. Nah. Maka tidaklah yang terlebih jahat daripada perempuan yang demikian itu tak puas hati dengan hukum syariat. Kita kalau tak puas hati dengan salah satu hukum yang diperintahkan Tuhan, tidak kau jadi kupu. Masalah kita tak sewi untuk laki kita, kau suku pasal, tapi kena terima hukum hakal tu. Nah. Ada seorang ustazah ni dia ngajar bab poligami. Bukan main dia, usrah nah. Kita kena beri kepada suami-suami kita izin untuk berkahwin. Benda ini sunnah. Itu kecek. Dia tu orang berumah dah. Akhir sekali bini tok laki dia menikah 2. Pesel dia. Pesel hok motivasi orang tu pesel dia. Bab apa? Ya tahan telajuk, tahan. Nak tak sibui, pesel naik darah bagi hospital masuk air. Masuk kecek tu bukan main. Kita kena amalkan sunnah Nabi. Tok laki dia nikah 2, ping pesel dia. Buih tu biar dia. Apa agak. Dia nak kawan, dia nak marah, malu kat orang. Dia duk keping kata suruh nikah ramai. Tiba-tiba tok laki dia nikah Allah Rabbi. Selok dia. Nyetok. Kerana Allah menyuruh pernikahan sebagaimana firman Allah Taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikut ini. Dia kata berkahwin lain bukan alasan wajar untuk menderhakai suami. Ni bukan hadis tu, hadis balik bawah, ayat Quran tu kat bawah. Dia nak wayak kata kalau berkahwin lain, jangan jumpa tok qadi alasan suami hanya berkahwin lain. Maka alasan lagu ni bukan alasan nak kita nak lawan suami kita. Tetapi kalau suami kita berkahwin lain, tapi dia tak win nafkah. Lain.
Kalau suami kita berkahwin lain, dia torture fikiran kita. Dia basuh fikiran kita. Dia tak win nafkah kau apa dia awak kenak dia sepak, dia tumbuk kita kau kerana nak suruh reda kepada suruh pegang tangan bini yang kedua kau. Main perasaan kita kau apa dia. Maka benda-benda lagu ni bab lain. Tapi semata-mata berkahwin itu tidak menjadi alasan yang wajar yang dibenarkan oleh syarak untuk kita lawan suami kita. Gapo dia ayat Quran saat ni? Seperti firman Allah Taala, fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Surah An-Nisa, surah perempuan nah. Kecek bab ni. Surah laki tak payah kecek, memang nak semacam tu. Surah laki-laki, surah perempuan disebut ayat ni. Kena parut orang Tino Ambo je baca kitab lah. Nampak jangan marah kat ambo. Ambo je baca ya, ambo ikut ulama ya. Kena terima lah. Maksudnya maka nikahilah apa yang baik bagi kamu. Mana-mana perempuan yang baik bagi kamu, yang nampak molek, nampak berjuru sesuai dengan kehidupanmu. Pakat lekung molek dah, ada agama, nampak rupa nak taat kepada kita. Bukan duk main TikTok pacuruh, lawan kata ibu. Nak buat bini lagu ni. Tak salah. Cari hok berjuru-juru. Daripada perempuan-perempuan. Laki-laki jangan duk carilah. Cari hok perempuan-perempuan. Sama ada dua petang hari lagi. Bukan satu, dua mula-mula. Akak tangan dua-dua sekali. Saya terima nikahnya dua-dua. Toleh lagu tu payah nak jawab Bukan pistol cowboy ni boleh main dua kali. Dua mula-mula. Tak boleh dua. Tiga. Atau empat. Dua, tiga, empat. Jika kamu takut nikah ramah, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu menjadi seorang lelaki penakut, maka berkahwinlah seorang. Berarti orang kahwin seorang ni penakut. Pengecut. Dah fa in khiftum. Maksud penakut sini takut kalau tak berlaku adil. Kita takut-takut bimbang kalau kita nikah dua. Maka kalau dalam hati kita, kalau kita rasa kita boleh bertanggungjawab, nikah dua, tafadhal. Ramai orang mari jumpa hamba lagu mana ustaz, ayat gak. Ayat gak apa dia? Ayat hok power lah. Apa ayat Power Ranger ke mana? Nak nikah dua ni. Awak lagu mana persiapan awak? Kalau bini awak supuh awak depan orang, awak marah. Awak boleh sabar tak? Tak tahu lagi tu. Tak salah. Tak sampai peringkat tu lagi. Ayat paling power dalam nikah, hamba sebut dah. Stesen minyak Petronas, BHP, nama surah-surah, makan nasi mitok ngoreng, nama tidur time hujan, tu hok paling besar sekali. Tapi kalau nak nikah dua, nak jadi raksasa, nak marah ni, nak jadi nak konker, tak sesuai lagi. Bukan kata tak dibenarkan, tak ada syariat, tak ada hukum ke. Tapi awak tidak layak lagi untuk mengamalkan sunnah ni. Nikah ramah ni tok wali pun kena tapa. Tok laki dia wali nya tapa mai-mai Tok laki awak ni wali orang siung tangan siung kaki. Bagi bini dia peng tapa nak kata mana. Sengih-sengih wali. Kena tapa sakit betul lah. Kita wali kena tapa biasa, jek perut tu biasa ya. Tok wali kena tapa abak kau ni. Mai-mai. Tok wali. Kita kata bintuk laki dia ni wali. Dak bini kata cerah ke? Cerahnya. Tengok tok wali. Setara tok wali. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu dia pun bak kau ni nak kata lagu mana kelebihan dia. Cuma sabarlah. Kerana kita rasa dengan seorang itu kita rasa kita boleh kawal, bersabar dengan kerana seorang perempuan. Kalau dua lagi-lagi kena boleh sabar. Ni tak boleh nak sabar. Tak salah akhir sekali dengan pernikahan itu kita jadi seorang manusia yang jahat. Kita buat kenak ke orang perempuan. Bukan kata salah di sunnah Nabi, tapi kita tu yang tidak mampu lagi. Kita tu hati lagi banyak mazmumah, banyak jahat lagi. Maka tak layak. Suka kita nak beda buat dia. Kena kawal sikit ayat sebab kita ni paruk sangat kata. Jadi anak tolong cover sikitlah. Sebab kalau anak tak cover berat. Anak sendiri pun tidur luar.
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh bernikah. Nabi suruh menikah. Pertama niat apabila kita menikah, kena niat kata Nabi suruh hamba menikah. Biarlah mak ayah kita lari daripada menikah, mak Nabi suruh hamba menikah. Apabila sampai usia kita, waktu untuk berkahwin, maka menikah kata Nabi. Sabda Nabi kata ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun muttafaqun alaihi. Maksudnya, wahai orang-orang muda, orang tua tak disyu sangat, takut selok. Orang muda, orang masih banyak tenaga, orang yang banyak kuat belaka, zahir dan batin. Katanya Nabi kepada pemuda-pemuda, kerana apa? Usia untuk berkahwin. Orang tua kata tak ada, buat kecil saja. Orang tua cara kecek ya kena ada benda tu, ada anggota tu, ibadat dia ketika berkahwin saja. Sebelum berkahwin cari orang buat ibadat dengan anggota tu. Kau ada? Buat apa dia? Tak ada lagi. Kau ada buat apa? Buat sekabah tak boleh kau tu buat apa dia Payah tak boleh nak buat apa dia. Jadi ibadat dia ketika berkahwin sahaja. Ibadat anggota tu. Maka apabila berkahwin baru anggota tu boleh melakukan ibadat. Berarti apabila berkahwin seluruh anggota kita boleh melakukan taat kepada Allah. Sempurnalah kehidupan kita. Apabila sampai usia remaja, yakni hati mula condong kepada perempuan. Dulu kita saing juga, jo 1, jo 2, main dek cok, selok kain, tak ada masalah kok kita. Giling kain plekat pun tak ada masalah apa hungga. Nama, tak ada masalah. Saing orang tino tepuh pun tak ada. Tapi ada satu keadaan, satu masa setuh kita rasa lain. Kita tengok perempuan, kita fokus kepada benda lain. Kita serah lagu lain. Tubuh kita pun ada geroket dah. Sudah. Maka pada waktu itu kena nikah. Tu panggil syabab tu, pemuda. Maka kena nikah. Tak usah buat tasawuf lah. Tak usah duk silik klik sebab besar lah, pergi sebab. Nama. Ni mulut budak belanja. Nama. Tak payah warak lah. Maka sebab itulah menikah kahwin tu dia anjurkan oleh syarak. Kita sebut dah dalam kitab sebut dalam syarah Hidayah Riyadatus Subiyah kata umur yang sunat bagi lelaki dan perempuan berkahwin 12 tahun. UPSR tu lepas UPSR tu mari mana kena dalam kelas ni ambil nikah lalu. Sama dengan ambil CJ UPSR dengan CJ kahwin. Nama UPSR umur 12 tahun. Umur 15 sunat muakkad. 17 lagi-lagilah muakkad. Lepas kita nikah umur berapa? Usia nak kepada perempuan sudah lama, tapi ditahan. Ditahan oleh apa? Katanya mak dia perhabis ngaji dululah. Hamba nak nikah tak sudah mengarutlah perhabis ngajilah. Dia tak tahu kahwin tu ketar dah tak tahu lagu mana dah nak buat kata nak menikahnya. Dia panggil taming sari dia nak cari sarung dah. Masya-Allah. Maka hidup dengan maksiat dulu sampai berkahwin. Orang dulu apabila anak-anak dia mula nak kepada perempuan, dia nikah lalu. Jadi selama anggota dia tak ada buat maksiat, boleh halal lalu. Apabila mula nak, boleh hak cara halal lalu. Ni disuruh ngajilah, perhabis sikit lagi matrikulasi lah. Gapo dia kolej apa nama rima tak tahu. Ambil kuh jaga anak rima, anak gajah, anak bewok lah gapo dia macam-macam Hak kahwin ni nak nikah. Tanya mak dia kata, "Mak kita nak nikah." Gelenyam. Anak dia bergawe, tak apa. Standard budak-budak you yang nyada lah saing orang tino. Bodoh mokpok. Sungguh hamba raya. Kalau gawe boleh. Hak Tuhan marah boleh. Hak Tuhan suruh nikah tak boleh. Belajar daripada planet mana demon. Hak tua tu panggil tak berapa nak cerdik. Kerana budak-budak muda gosok, kerana fikir orang tua tak berapa nak cerdik. Janganlah fitrah diri dia. Lebih-lebih lagi suasana zaman sekarang yang mencabar iman pokok kita. Cabar ni. Budak-budak muda. Payah nak jaga. Payah. Ayah dia, jangan nikah. Mak dia, jangan nikah. Tanya, mak dulu nikah mau berapa? Allah.
Umur sebelah tu pok mu ambil dah aku mek lah. Umur sebelah tak apa, kahwin kena tunggu sampai umur 30 kata baru boleh nikah. Sedap mek umur sebelah lagi. Mek tak apa tu buat kerja. Mek duk saja ya dulu tu. Kenapa? Pah sopo ya. Dia nikah awal tak apa. Anak nak nikah awal tak boleh. Mengejar suatu benda yang tak jelas. Gawe tak apa. Orang tua lah ni. Mari ketuk pintu, ambil anak tina dia. Siapa dia tu? Saya universiti dia itulah. Nak pergi mana dia kata nak buat assignment di Sekayu lah, di Gunung Stung. Berapa orang? 2 orang ya dia kata assignment ni pelik sikit. Tak tahulah assignment apa dia. Tapi gitulah buatlah assignment monggo dia universiti kan. Masa nak naik motor siap besar kata, berhati-hati dah di jalan raya. Subhanallah, ngopok lagu tu. Nyanyi buat kerja Punuh bangsa. Maka hok muda ni akan jadi orang tua. Lagu tu. Maka dia akan ajar anak-anak dia gitu juga. Ada orang kata nikah muda ni cerah. Hok tua cerah. You tengok majlis agama, tak ada gigi saja duk cerah. Sedap kata hok muda tak ada cerah. Hok tua tak mengaku. Dia kata budak muda ni tak sabar. Hok tua nyepak daripada muda pak tua duk sepak bini dia. Gelar gigi, tak kat bubur gigi. Hok pelsu patah. Macam-macam. Mudah kata hok muda tak ada goni tak ada. Ya atas masing-masing. Islam mengajar berkahwin awal. Bukan salah dia berkahwin awal, masalah persiapan dia lah tu. Nabi kata wahai orang muda. Tu Nabi tuju kepada orang muda. Sesiapa yang daripada kalangan kamu ada kemampuan tempat tinggal ataupun mas kahwin, maka berkahwinlah. Nabi ayat. Apabila mu muda ada pekerjaan dah, kalau tak ada pekerjaan jangan nak pergi makan pasir ikut anak orang jangan. Nampak ada kerja dah, boleh tanggung dah, bersiap dah, okey, tak ada masalah. Tak ada nyakit, tak ada gapo. Ada waktu, ada perasaan condong kepada perempuan, okey berkahwin. Tengok perempuan hok comel-comel, hok berjoruh-berjoruh, pergi jumpa dengan mak ayah dia lah. Pergi mitok dengan dia, Sesungguhnya berkahwin itu lebih memejamkan mata. Nabi kata, bila mu nikah matamu akan pejam daripada maksiat. Yakni apa? Mata hatimu. Khayalan pukul orang. Bab-bab perempuan. Dah boleh halal lagi. Hak tu duk jilat skering ya. Hak ni hak betul. Hak ni hak betul. Bukan kata pakai jilat skering, mu tengok gambar saja dak. Hak ni hak betul. Hak mana? Sopo kita lah ais kering dalam kertas duk jilat. Serah kertas. Hak ni ais kering betul. Bila nak kau jadi hak betul. Hak makan hak betul, hak asli lah. Dan lebih memelihara kemaluan kita, yakni maruah kita. Kerana anggota kita payah nak jaga, tak ada telinga. Nak pula telinga tak dengar kata kau itu. Tak seroyak. Nampak? Dia tak dengar kata, dia tak ada telinga kau itu. Tak seroyak. Jadi dia nak kat Allah. Maka cara berkahwin baru dia dengar kata. Dan siapa yang tidak mampu, yakni tak ada duit lagi ataupun tak ada kemampuan kau gapo dia, hendaklah ia berpuasa. Barulah beribadat suluk ngatik. Jadi pok kita ni kali mengatik sebab tak mampu kali. Dok mengatik juga. Belanja ai dia. Tanya nak nikah nak tapi dok mengatik. Yalah dah tu tak mampu lah mana lagi. Ngatik dululah katanya Nabi, berpuasa. Puasa ke mana? Jangan makan. Kerana apabila kita ada nafsu kepada perempuan, ada keinginan kepada perempuan, perut kita dipenuhi, makan kenyang, maka dia akan cepat nak lepaskan nafsu. Tetapi kalau lapar, marilah siapa dia pun artis kau gapo dah lapar cara apa. Kerana sesungguhnya puasa itu melemahkan syahwat. Perisai kepada. Jangan buat benda lain. Tak ada istilah kebenaran untuk buat benda lain. Cara dia berpuasa sahaja. Jangan lepas dengan cara tak betul. Buka pintu gate awal-awal lagi. Bukan musim buat padi pun buka pintu gate awal-awal lagi. Jangan duk ajar lagu tu. Kena puasa. Lagu tu. Sabda Nabi SAW, tanakahu tanasalu takasaru fa inni mubahim bikum umama yaumal qiyamah wallahu a'lam.
Rima, awak jaga kebun, apa hukum dia, ikut dia, nak pegang rima, nak pegang raksasa, nak pegang apa, untuk jaga kebun pun dia harus. Antara binatang yang kita boleh pegang untuk jaga kebun di samping anjing ke, untuk jaga kebun, kita boleh jaga rima, pegang rima. Orang pak kita tak biasa tengok pegang rima ni. Sebelah tanah Harak, sebelah Afrika, pak dia jaga pakai rima bitter. Nah, boleh. Biasa binatang-binatang liar yang boleh kita kawal. Tapi kalau binatang tu tak boleh nak kawal, maka tak ada faedah kita buat jaga. Nah, maka kalau dia boleh dengar kata rima tu boleh buat jaga kebun, ikut dia. Tak ada masalah apa. Nah, rima kau gajah kau penuh dalam kebun kita, kebun motor kita penuh. Raksasa ada belaka, hatu. Nampak ah. Ikut gitulah buat jaga kebun, tak ada masalah pun dia harus. Apa hukum orang suka tengok cerita anime? Adakah berdosa? Anime ni kita kartun lah. Kartun ni khilaf ulama. Adakah berdosa atau tak berdosa buat lukis kartun ni? Nah, ada kata lukis kartun ini kalau kartun itu menimbulkan nafsu. Kartun gambar orang Tino. Maka kita tengok, pas kartun zaman ni bukan zaman dulu. Nah, kecek baru soro. Seminggu baru terbit soro. Tengok cerita Usuk Sontoria. Allahu Akbar. Tengok lukisnya. Tapi lah ni lukisnya, siap hidup 3G kau apa dia sopo dengan hak dia. Maka hak ni kalau tengok menyebabkan naik nafsu baru berdosa. Berdosa. Sepakat lagu tu. Kalau tengok dengan naik nafsu berdosa. Tengok tak naik nafsu. Saya tengok lah. Tapi tak naik nafsu. Punuh lah tu awak saya. Kalau tak naik nafsu tu punuh. Nah, apa hukum dia kalau nak tengok dengan tak naik nafsu? Khilaf ulama. Kerana lukisnya itu dalam ayat Quran kata kita dilarang melihat perempuan. Yakni perempuan betul. Kalau bukan perempuan, seperti di cermin. Kita tengok cermin. Maka dikiyah dengan kitab-kitab pekoh, cermin itu TV. Skrin, lukisan. Boleh tak tengok perempuan, lukisan perempuan? Boleh tak? Bukan tengok perempuan. Ada ulama kata harus hukum dia. Makruh sahaja. Tu kitab pekoh. Tidur. Nah, kalau lagu tu boleh tengok belakang, ikut gambar apa dia pun. Sebab apa penting jangan hok ria. Jangan hok ria luar lagu ni. Hok dalam skrin, hok dalam TV, dalam apa dia. Makruh saja, makruh. Tetapi kalau gerak saja nafsu, haram. Gerak saja nafsu, maka haram dari sudut menaikkan nafsu. Tu makruh. Pendapat muktamad dalam kitab fiqh mazhab kita. Tetapi wa hadzal qaulu fihi nazar. Katanya ulama-ulama, sekalipun pendapat ni muktamad tapi kena kaji balik weh. Kena kaji balik. Dulu lukisan zaman dulu, kalau tengok lukisan perempuan tak comel. Tak tahu petok lah segi jadi tak comel. Lo ni lukisan hidup. Supaya orang dah yang buat maka fihi nazar, kena perhati sikit pendapat tu. Maka ada ulama kata pendapat ini lemah, hak muktamad tetap haram. Asal saja kita tengok satu pemandangan yang menyebabkan naik nafsu. Misalnya kita tengok pala pahit. Naik nafsu tengok pala pahit. Sudah pula. Berdosa tak boleh tengok dia pala pahit. Jadi pala pahit kena buku. Pala pahit tu jangan dia tengok. Apakah kelebihan selawat 3,000 kali? Tak tahu hamba. Pahala tu banyaklah 3,000 kali. Dari hadis sebut 1,000 kali. 3,000 tu banyak lagi lah. Tak tahulah kelebihan. Satu selawat tu 10 kali ganda. Berarti dapat 300,000. Ustaz mohon perceraian apa hukum kalau suami suruh isteri tindik selain daripada telinga? Okey, tengok. Tindik selain daripada telinga. Tindik pada telinga ulama khilaf dalam 4 mazhab ni. Ada ulama kata haram, ada ulama kata makruh, ada ulama kata haruh, ada ulama kata sunat. Hak kata haram kerana menyakitkan tubuh. Haram. Ada orang kata makruh, tak apa sebab dia sakit sikit je. Dah. Hak haram tu kata kalau kita melukakan besar. Misalnya kita bubuh dak rasa 4 kilo. Gelar tu 4 kilo. Nak soyok telinga gini. Tu jadi kau haram lah, jadi menyakiti tubuh lagi. Tapi kalau sikit je. Terkejut sikit je macam jarum. Pak. Ada ulama kata makruh ni. Ada ulama kata sunat. Bertindik ni bagi membezakan di antara lelaki dan perempuan. Orang Arab kalau dia anak tina dia akan tindik selalu. Supaya orang tahu tak tanya dah. Tina kau jatuh ni. Kita ke? Mari tah ni. Tina kau jatuh. Dah tak ada tanda. Mudah nak terkenal. Kalau ada tindik, tentu dah tina. Okey, tindik di telinga dia. Tindik di hidung. Kan ada ke tindik di hidung? Tindik sini. Tindik mana? Okey, tengok tepat dia.
Budaya dia. Kalau di India tindik, di Indo ni biasa saja. Dia tindik dah. Besar ni gelai dia. Sama besar gelai kaki tapi standard pun dia. Maka dibenarkan, ya dibenarkan. Dibolehkan kerana masuk dalam menyakiti yang sedikit dia panggil. Maka nak tindik selain daripada telinga kan boleh. Jangan siapa perikat menyakiti tubuh. Nak tubuh penuh dengan tindik. Nak pegang macam hatu. Awak ni keturunan giling ko, keturunan landok ni siapa coking lagu ni. Tak boleh lah. Saya mempunyai tanda lahir di sebelah kiri. Tanda lahir saya pada seperti rambut gitu. Tanda lahir itu menutup separuh dahi saya sehingga bulu kening. Gini kali. Perlu kau saya menutup telekung solat hingga nampak siapa gini. Kau nampak dia. Kaya kata rambut dia, dok. Hok kata wajib tutup rambut lah. Tanda tu tak masuk dalam kategori rambut. Dok sekalipun dia bulu gitu kan deh. Maka tidak masuk dalam kategori itu. Hok wajib tutup adalah rambut standard. Rambut standard ni 4 jari daripada kening. Tu rambut. Rambut saya tumbuh sini sini kita berat awak ni. Ada masalah awak ni keturunan Song Wukong dipanggil. Tengok raja monyet dipanggil. Macam mana kita nak lupa orang yang buat pada kita? Lupa ke? Minum air sumuk dia kata lah minum air sumuk kan jadi lupa. Gini benar. Kita nak suruh lupa ke orang, kita jangan ingat ke dia, ingat ke Tuhan. Kita akan lupa semua memori-memori yang menyakitkan hati kita. Sebab tu orang yang ingat Tuhan dia tak akan marah orang. Tapi orang apabila mengingati makhluk, dia akan rasa tak puas hati dengan makhluk, rasa benci kepada makhluk. Orang inilah yang menjahanamkan hidup saya. Maka kalau kita lupakan dia ingat kepada Allah, kita akan boleh lupakan perangai-perangai dia, apa yang dia buat kepada kita. Bahasa itu mudah tetapi melupakan itu payah. Belajar-belajarlah. Maka sebab itulah ahli sufi suruh hati kita sentiasa mengingati Allah. Lupakan apa yang makhluk buat kepada kita kerana perbuatan makhluk juga adalah perbuatan Tuhan. Isteri saya hamil 4 bulan. Tapi dia malam-malam sakit gigi. Tak boleh tidur sampai pagi. Setiap malam makan ubat tak jadi, minta tolong ustaz wi 2 putung ayat ke berapa ayat nak hilang sakit gigi. Anak tak tahu ni. Dia ni dia sakit gapo. Naik mengandung sakit gigi. Diceklah di hospital takut ada orak-orak kau gapo je. Sarah kau kepik kau gapo dia. Kadang-kadang sarah leher ni terkepik dia rasa supaya sakit gigi. Ada seorang lecturer pensyarah dia sarah di sebelah ni. Berkali sebab dia duduk lama kau gapo jadi sarah sini. Kepik sikit lah. Dia sangat sakit gigi. Sakit gigi dia cabut sepotong. Tak sakit gigi. Tak hilang sakit gigi. Sakit gigi. Pati luar ke mana? Pergi tempat jumpa dengan kan sebenarnya dia sakit sarah. Pergi operation buat urut buat rawatan, hilang sarah ni. Tak ada pun sakit gigi. Tapi rasa suka sakit gigi tu. Maka tak tahu ni kawan ni sakit sarah kau menyetok kau lagu mana jadi sakit gigi ni. Sakit gigi ni macam-macam lah rawatan dia ni. Antaranya sakit gigi sebelah mana? Contohnya sebelah atas kanan. Atas kanan. Pegang dengan jari kita. Pegang. Tempat orang kita sakit gigi kita sakit tu pegang penyek sikit. Kita baca bismillah 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu selawat 3 kali ludah. Buat pula. Pegang pula. Lawa dah. Kalau sakit kau ni, dia ni. Kalau sakit sebelah kiri, dia ni. Baca bismillah 10 kali, selawat 3 kali sudah. Kali ketiga baca bismillah 10 kali, selawat 3 kali. Saya nak tahan sakit gigi ni selama 3 tahun dengan berkat Nabi Muhammad. Hamba tahan sakit gigi ni selama 3 tahun. Sudah. Tak sakit gigi insya-Allah. Ada rawatan paku dan tuku. Katok pop. Tu kena ijazah kau lah. Nama. Saya lah ni tak belajar baca Quran. Saya belajar sendiri tanpa guru. Saya guna aplikasi dari telefon.
Adakah saya belajar dengan setan sebab belajar tanpa guru? Ya. Siapa dia kata lagu tu? Berani kata saya belajar Quran belajar dengan setan. Dah tu Nabi kata tak, kalau belajar bukan dengan guru belajar dengan setan. Awak berani tanya Rasulullah. Apa dia Rasulullah maksudkan? Mana ni? Saya belajar sendiri tapi saya bukan belajar dengan setan sebenarnya. Dah Nabi kata gitu. Awak nak kata apa? Saya ikut Nabi. Makrak tak boleh. Orang mengaji makrak biasa tengok. Orang sebut lagu ni sok nama. Dok tak boleh kita duk belakang. Betul dah. Hang baca sok dah. Cerita lagi sebut depan dia. Sok jadi sa, jadi ta. Wala do wala bowling bahaya ke dia. Kau buka lagi bo nak jadi do wala bedoli wala do habis salah belaka. Dia tak dengar tak guru dia baca mudah ya. Baca lebih kurang dia dah wala doli. Dia wala bedo wala bodo. Ada wala bodo ada. Banyak mana? Bolak lagi bolak. Mokcik pula mengaji wala bo wala tung gua suka dia. Wala tung pun ada juga. Dah bolak lah. Ingat mudah. Patut kalau baca dengan ni ni ke apa? Aplikasi ni. Dia nak tegur. Lah ni ada pen pula. Bismillahirrahmanirrahim. Baca begitu. Pandai dah ambo tak bos tagon ni suara kopa-kopa. Lah ni banyak mana orang tiru suara. Suara sudih, suara surai, suara gapo. Ni. Isman pacerah, gonah pacerah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa bertajwid habis sopo ngadu planet Pluto ambil ngaji beri tu. Jadi tu email orang baca lagu tu. Baca biar khabar kat sikit. Jangan gila ke Soho kak. Nak tengok kori-kori dia. Dia tak apalah suara dia macam ngidung lagu tu. Kita kan boleh baca. Ni keluar dakwah sikit kak. Allahu akbar Allahu akbar. InsyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan. Bapa tak boleh dulu boleh kecek insya-Allah baru jadi insya-Allah tuan-tuan. Ni tak betul berlaku ni orang jadi penuh jadi lagu tu nah. Ada tak istilah takdir yang dicari atau jodoh yang dicari? Dan apa sebenarnya maksud takdir yang dicari atau jodoh yang dicari? Ni masalah ke apa dia? Takdir ni umum, jodoh ni salah satu benda yang ditakdirkan Tuhan. Maka lagu mana? Tugas kita ada, tugas Tuhan ada. Tugas Tuhan menetapkan segala benda yang berlaku. Dan yang berlaku menurut ketetapan dia. Tugas kita, kerana kita tidak tahu apa yang ditetapkan oleh Tuhan, berusaha untuk mencari benda yang baik. Kalau kita nak cari bini comel-comel, bini juru, pergi cari tepat juru. Usaha ikhtiar kita, mudah-mudahan isteri kita yang juru itu merupakan takdir Tuhan bagi saya. Kalau kita tak cari pun jumpa juga, tetapi jangan duk salah lah kalau mari muka sengit. Mokcik umur 80. Mokcik lama dah kena kat awak. Umur 80. Saya tak asing mokcik. Ni jodoh awak mari. Ni kan awak kata asing cari. Mokcik mari dah sebagai jodoh awak. Mampu. Tidak kau selok. Kalau nak orang muda kena pergi cari lah. Kita ingat makhluk ada tugas dia. Tuhan ada tugas dia. Apa buat style Tuhan saja? Makhluk ni lagu mana? Tak nak makan nasi, geti pula. Ni lauk ikan, lauk ayam. Geti pula akak tangan, pergi ambil lauk ayam. Capur. Patut. Serah Tuhan lah, nyo naik. Kalau takdir hamba makan ayamnya, mari terbang perut. Wali kecil aku tu. Tapi kalau bak makan, geti pula cari pilih. Bak hidayah Tuhan tak asyik cari. Ngaji nak lepas pada air, tak geti. Dia tunggu rumah, tak mari. Tiba-tiba tak dapat hidayah, marah ke Tuhan. Tiba-tiba tak dapat jodoh, marah ke Tuhan. Cari gak. Tak salah di takdir. Tak keluar pun sedikit kita daripada takdir. Ingat, semua perbuatan makhluk tak akan keluar daripada takdir. Sekalipun dia berusaha, saya nak lawan hak Tuhan takdirkan. Saya nak buat hak lawan semacam. Tak, kau yang buat pun takdir tu. Mana boleh keluar daripada takdir? Sebenarnya tak ada orang istilah kecek satu benda makhluk pun tak boleh melawan takdir Tuhan. Saya nak tanya, adakah ustaz boleh merawat orang sakit akibat gangguan? Oh, saya tak boleh. Cari orang lain lah yang lebih pakar. Hamba tak berhenti ni. Hamba tak mandah. Saya nak tanya, ada tak cara nak buat sifat mazmumah dalam diri? Belajar dan bermujahadah.
Kita belajar dan kita amal apa yang kita belajar, di samping bantu dengan zikir. Cari ahli-ahli orang yang pandai mengeluarkan sifat mazmumah daripada hati kita dan memasukkan sifat mahmudah. Ada ahli agama dia hanya pandai beri hukum hakam, beri ilmu, boleh. Tetapi dia sangat sukar, tak faham perbahasan mengenai mahmudah mazmumah. Sekalipun dia waktu PhD, tapi dia bukan bidang. Sekalipun kawan ni bukan PhD, kerja norehnya ya. Norehnya. Ada kawan norehnya Tak ada dia. Orang nyadaknya ya. Kerja nyadaknya lah. Tapi dia pakar dalam bab buat orang jadi daripada otak juru pada juru. Dia lebih hebat. Boleh dok kain telekung buat solat warna lain putih, boleh hukum dia. Tetapi sunat warna putih. Lelaki dan perempuan sunat sembahyang ibadat dengan kain ibadat warna putih. Itu sunat. Tetapi kita orang Melayu faham orang Tino yang kena warna putih. Allah. Moci maya dok. Tak boleh maya apa? Tinggal kain kelekong. Tinggal kain kano. Lepas tu moci ni nampak tutup aurat molek dah tak boleh semaya. Tak boleh semaya. Kena pakai kain kano. Belajar tarikat mana? Kena pakai kain kano baru boleh semaya. Tak boleh lah warna-warni. Dok sunat ya warna putih ni. Nak buat warna kelabu ke warna hitam ke warna gapo ke terpulang kepada kita. Cuma sunatnya berwarna putih. Lelaki dan perempuan. Supo saja dah. Cuma pak kita lebih original tu lebih sungguh buat warna putih. Oh jantan ni kurang sikit mana-mana Boleh bagi tahu saya nama betul ibu Nabi Yusuf? Rahai atau Rachel atau apa yang sebetulnya? Sebab saya berhajat untuk meletakkan nama anak perempuan saya yang bakal bersalin tak lama lagi. Hangpa tak ingat nama gapo dia, tengoklah rojoklah dalam kitab-kitab sirah. Tak silap nama Raihan. Raihan. Betul dah dekat-dekat nama dah. Rachel ni takut bahasa Inggeris macam Yusuf dia panggil Yosef, Yakub nama Jacob, Sulaiman nama Salomon, Daud nama David. David Beking, maknanya Daud Beking itu. Daud Beking sebenarnya nama dia. Asal pasir putih ni sebenarnya David Beking ni sebenarnya contohnya namanya Daud Beking gitu ya sebenarnya. Tapi nama Nabi Adam dia panggil Adam. Gitulah. Nabi Isa dipanggil apa? Joseph Nabi Musa Moses nama. Gitu ya apa gitu bahasa gila kok Inggeris. Tak menambah bahasa minat pun nama apa tak guna bahasa Arab. Hanya nama Nabi Nabi Muhammad jaga tak aja kecek bahasa Inggeris. Maka kita kecek bahasa Arab ni buat apa mulia kerana Nabi pernah sebut perkataan itu. Ana. Kita kecek ana enta sihat tak? Nabi pernah sebut kata ana dan enta. Ayu. Ada orang ni, kecek ayu. Kita punya anak, kau ya pandai bahasa Arab sikit kecek anak. Kecek ayu. SPM niru. Padahal aku SPM boleh 100. Tapi aku guna anak enta. Jangan bodoh kak. Bangsa tu penuh jajuh negara kita. Ingat baik dia. Kena sedar kat sikit. Yoga pun dia perancang yang jahat kepada pak kok kita. Begitu membanggakan naik bangsa dia. Tak salah belajar bahasa Inggeris. Tapi siapa perikat menghina bahasa agama kita, bahasa Arab, bahasa Melayu. Ni orang kecek Melayu, darat nampak. Kecek lah Inggeris sikit. Saya dia pun tambah S di belakang. Makan das terus. Gitulah. Tak ada apa kata. Jadi cari nama kau bahasa Arab dah. Cari dalam kitab-kitab sirah tu lebih afdal. Ustaz ambo ni jenis malas semaya. Ustaz siuk-siuk gak sikit biar rajin semaya. Dok pun ustaz nasihat kat ambo, rajin ke sembahyang. Itulah nak kata gua mana. Orang kalau dia malas semaya cucu air panas tak si bangun lagi. Payah orang ni malas semaya je ni tak tahu. Dia rasa tak penting semaya, dia tak rasa tahu. Orang ni rasa tak ada hubungan dengan Tuhan, tak tahu lagi tak faham. Ada orang ni rasa bimbang kalau dia tak semaya, rasa aku ni tak telefon lagi Tuhan. Kita kalau ke saya umur kita seminggu sekali kita telefon, teringat orang tua kita. Ni kalau orang tak ada perasaan tosa, dia mu tak telefon ke mak tahu biar ikut dia. Dia mu saya, kau dak dia mu teringat, kau dak dia. Kita janji dah, kai nak telefon 5 kali sehari ke dia. Akak kata ke baik, Allahu akbar. Allah akbar ni supaya hello. Tak kau suka kita. Jangan buat semaya itu adalah kewajipan. Buatlah sembahyang itu pertemuan. Barulah hati kita rasa tenang, rasa rengeng.
Kalau kewajipan kita akan rasa macam benda tu tanggungjawab. Jadi Allah aku malah pun kena buat juga. Buat kat memori indah dalam semaya. Baru kita semangat semaya. Ni tahu memori indah ngah setan, ngah iblis, ngah maksiat. Hak tu yang memori indah kita. Ngah Tuhan biada kat sekali. Nah, baru jadi suka semaya. Malas semaya lagu tu ya tak ada memori. Kena buatlah cipta memori lagu tu. Apa dobek mustahil akal dan mustahil adat. Ambo payuh nak faham masalah ni mohon pencerai. Mustahil akal benda yang tidak akan wujud sama sekali. Mustahil akal ada benda yang tidak wujud tetapi boleh ada. Boleh wujud. Faham? Benda mustahil akal, benda yang tidak wujud sama sekali. Benda yang mustahil ada, benda yang tak ada tetapi boleh ada. Contohnya kuda terbang. Allah ni tak jumpa kuda terbang. Mustahil. Mustahil ke? Mustahil ada. Kebiasaannya orang duk kecek kuda terbang ni tak ada. Tapi boleh ke dak Tuhan buat kuda terbang? Boleh. Maka dihukumkan mustahil ada. Manusia terbang. Superman. Mustahil. Kita ni mustahil saja. Mustahil ke? Ada biasa manusia tak terbang. Tapi boleh ke dak buat manusia terbang? Boleh hukumnya. Tapi mustahil akal ada dua Tuhan. Mustahil akal. Boleh ke dak? Ngejah habis jadi dua. Mana sain dia, kau guru dia, kau waris pepak dia. Tak boleh tak masuk akal. Kalau ada Tuhan jadi penuh. Memang tak boleh wujud sama sekali. Tu dipanggil mustahil akal. Dia tidak akan berubah sama sekali. Dunia dan akhirat. Mustahil adat ni kecek bak atas muka dunia. Akhirat benda mustahil adat saja. Kita nak minum air, air sungai sini. Kita niat ya nak minum air. Piuk kau nak lepas air. Piuk mari sini. Tidak kau jaga awak kerja lagu tu dah. Di sini lain tak ada lagu tu. Ada niat gitu. Di sini lain tak boleh buat kerja lagu tu. Maka dalam syurga banyak benda mustahil ada. Bahkan mukjizat para nabi-nabi juga mustahil ada. Wallahu alam. Al-Fatihah.